بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما warzuqna fahman wa hikmah. Seterusnya Ibrahim alaihi salam juga berusaha menyelamatkan keluarganya yang sesat. Sebagaimana yang dijelaskan melalui firman Allah Subhanahu wa taala, واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. Surah Maryam ayat 41 hingga 50. Dan bacakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Ibrahim alaihi salam. Sesungguhnya dia ialah seorang yang amat benar lagi menjadi nabi. Quran mengatakan Ibrahim dilantik menjadi nabi dan rasul alaihi salam. Ketika dia berkata kepada bapanya, "Wahai ayahku, mengapa ayah menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, serta tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian daripada ilmu pengetahuan yang tidak pernah datang kepadamu. Maka ikutilah aku. Aku akan memimpinmu ke jalan yang betul. Wahai ayahku, janganlah ayah menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu
telah mendurhaka kepada Allah, Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bimbang bahawa ayah akan ditimpa azab daripada Tuhan yang Maha Pemurah, disebabkan ayah menyembah yang lainnya. Maka disebabkan itu akan ayah menjadi rakan syaitan di dalam neraka. Bapanya menjawab, patutkah kamu benci akan Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Demi sesungguhnya jika kamu tidak berhenti daripada menyeru dan menasihatiku, sudah tentu akan merejammu dengan batu. Dan ingatlah, lebih baik kamu tinggalkan aku sepanjang masa. Nabi Ibrahim berkata, selamat tinggal ayahku. Aku akan memohon kepada Tuhanku agar mengampunkan dosamu. Sesungguhnya dia sentiasa melimpahkan kemurahan ihsannya kepadaku. Dan aku akan membawa diri meninggalkan kalian semua, serta apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Dan aku akan beribadat kepada Tuhanku dengan ikhlas. Mudah-mudahan aku dengan ibadatku itu pada Tuhanku tidak menjadi hampa dan durhaka sepertimu. Maka apabila dia berhijrah, meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah yang lain selain daripada Allah, kami mengurniakan kepadanya Ishak, anaknya, dan Yaqub, cucunya, dan kedua-duanya kami jadikan berpangkat Nabi. Dan kami kurniakan kepada mereka daripada rahmat kami, dan kami jadikan bagi mereka sebutan dan pujian yang tinggi dalam kalangan umat manusia. Begitulah kesungguhan Nabi Ibrahim AS untuk menyelamatkan umat pada zamannya dengan sabar, gigih dan beristiqamah, serta tidak berganjak menghadapi segala cabaran. Ibrahim memulakan dakwahnya dengan menyelamatkan keluarganya dahulu. Kerana Allah Ta'ala menyuruh Nabi kita Muhammad SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Belum selamatkan orang lain, selamatkan keluargamu dulu, kaummu dulu, yang dekat denganmu. Selamatkan akidah mereka. Kerana kesesatan akidah ini menyebabkan masuk neraka. Sesak akidah lebih dahsyat daripada lemah dalam air lagi. Lemah dalam air, timpa kemalangan atas dunia, mati, itu saja. Jadi sahih akhirat, kalau iman ada. Kalau akidah tak ada, tenggelam dalam kejahilan akidah, jawab dia masuk neraka. Oleh kerana itu, selamatkan daripada neraka lebih penting. Iaitulah beriman kepada Allah. Ibrahim memulakan dakwahnya, dia mengajak ayah dia dulu. Pujuk ayah dia supaya beriman kepada Allah. Tetapi malangnya ayah dia degil. Tak dapat hidayah. Bukan saja degil, marah dan halau Ibrahim AS. Nak kejam dengan batu. Dan Ibrahim terpaksalah meninggalkan keluarganya dan dihalau oleh kerajaannya, Namrud, meninggalkan tanah airnya, berhijrah ke Palestin. Meninggalkan tanah air bersama dengan mereka yang beriman. Kerana akidah lebih disayangi daripada keluarga dan anak beranak. Dia bertanah air.
Pilihan antara beriman pada Allah dengan ibu bapa, beriman pada Allah dulu. Ini kena sedar. Kerana beriman pada Allah ni, apa yang paling penting bagi kehidupan manusia sehingga hari akhirat. Ibu bapa ni sekadar atas dunia saja. Dan air sekadar atas dunia saja. Selamatkan akidah. Selamatkan iman dulu. Para pemikir Ibrahim berjanji nak doa pada Allah Ta'ala. Supaya Allah Ta'ala ampunkan ayah dia. Kita akan baca kemudian. Allah Ta'ala tak izin. Macam Nabi Nuh lah. Minta ampun pada anak dia. Tuhan tak izin. Kerana keampunan itu disyaratkan beriman. Tak ada syirik. Bertuhan pada lain pada Allah Ta'ala tak diampun oleh Allah. Siapa pun. Walaupun dia ayah pada Nabi, anak pada Nabi, isteri pada Nabi, tak ada apa. Beriman pada Allah sangat penting. Ibrahim bertegas dengan beriman kepada Allah. Dihala oleh kerajaannya, dihala oleh ayahnya. Akhirnya baginda alaihi salam terpaksa berhijrah dengan meninggalkan keluarga dan tanah airnya kerana telah dihala keluar. Dan Allah kurniakan pada Ibrahim anak dan cucu yang soleh. Daripadanya dapat Ishak, dapat Ismail. Jadi Nabi. Daripada Ismail lahir Nabi Muhammad SAW. Daripada Ishak lahirnya Yaqub. Yusuf, Nabi-Nabi Bani Israel. Dikurniakan anak-anak yang soleh. Yang lebih penting, manfaat yang besar sepanjang masa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama kana jawab qaumi ila an qalu iqtuluhu aw harriquhu fa anjaynahu Allah minan nar. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun." فقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط فقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. Maka tiada jawapan kaum Ibrahim selain mengatakan, bunuhlah atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkannya daripada api. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan berkata Ibrahim, sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain daripada Allah adalah untuk mencipta perasaan kasih sayang antara kalian dalam kehidupan dunia ini. Kemudian pada hari kiamat kelak, sebahagian daripada kalian mengingkari sebahagian yang lain, dan sebahagian berkalian melaknati sebahagian yang lain. Dan tempat kembali kalian ialah neraka. Dan sekali-kali tiada bagi kalian sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan. Maka Lut membenarkan kenabiannya, beriman kepadanya. Dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah berhijrah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bila mereka tak boleh hujah Ibrahim, Ibrahim dibakar. Kita dah baca dulu. Allah Ta'ala kurniakan mukjizat, tak hangus dibakar. Bila tak hangus dibakar, akhirnya halal. Cepatlah Ibrahim berhijrah. Meninggalkan tanah air yang dikasihi. Meninggalkan keluarga yang dikasihi, membawa iman dia. Ibrahim menegaskan, berhala-berhala yang kamu sembah tu untuk dunia saja. Bukan saya berhala, termasuklah orang-orang, manusia dan sebagainya. Yang kita puja atas dunia ni, tinggal syariat Allah, tinggal hukum Allah, tinggal Allah Ta'ala,
Sekadar atas dunia saja. Di akhirat, tak boleh nak buat apa, tak boleh tolong kita. Sama ada manusia ke, patung ke, berhala ke, yang kita puja atas dunia ni, kerana puja ke dia, tinggal ajaran Allah. Semua tu tak boleh tolong pada hari kiamat. Kerana Tuhan tolak mereka. Maka Ibrahim memilih Islam yang menyelamatkan. Yang lain pada Islam, jawab dia, neraka tak selamat. Maka Allah Ta'ala pilih Nabi Lut. Nabi Lut ni anak saudara dia, beriman pada Ibrahim AS. Yang juga jadi Nabi yang ada kisah lain. Berhijrah ke negeri yang dipilih oleh Allah, iaitulah negeri Palestin. Palestin pada masa itu sudah ada penduduknya yang terdiri daripada Kan'aniyin, iaitulah satu kabilah Arab. Sudah ada di situ. Hidup bersama Ibrahim AS. Mereka terima Ibrahim sebagai Rasul, sebagai pemimpin. Ambil Ibrahim wafat. Masa itu kaum Yahudi tak ada lagi. Bani Israel tak ada lagi. Di mana Nabi Yaqub, anak pada Ishak, duduk di pinggir sempadan antara Palestin dengan Mesir. Kemudian berlakulah kisah anak kepada Yaqub, iaitulah Yusuf, dalam surah Yusuf yang terkenal. Dibuang dalam telaga kerana deki. Nabi Yusuf dijual di Mesir. Allah Ta'ala pilih Nabi Yusuf dengan kemuliaan, jadi raja, jadi Nabi. Dan ajak Yaqub dan anak-anak dia berpindah ke Mesir. Berpindah ke Mesir, 12 orang anak dengan Nabi Yaqub berhijrah. Setelah Nabi Yaqub wafat, beberapa ribu tahun, bukan puluh tahun, ribu tahun, maka lahirlah zuriat seramai 700,000, hampir 1 juta. Maka lahirlah satu bangsa dikenali dengan bangsa Bani Israel. Bani Israel ini kemudian. Bani Israel kemudian. Yang menghadapi kezaliman Fir'aun. Allah Ta'ala pilih Nabi Musa AS. Jadi Nabi kepada Bani Israel dengan Nabi Harun. Nabi Musa dan Harun diperintah berhijrah. Meninggalkan Mesir. Balik ke Palestin. Tempat Nabi Ibrahim AS. Untuk menegakkan kitab Taurat. Kitab Allah Ta'ala. Memerintah negara dengan kitab Taurat. Di mana Bani Israel yang diselamatkan secara mukjizat oleh Allah Ta'ala, diuji oleh Allah Ta'ala, masuk ke Palestin. Palestin diperintah oleh kaum Jabbarin. Satu kaum yang besar, yang gagah perkasa, yang zalim, yang ganas. Bebaskan Palestin daripada puak yang ganas ini dengan jihad. Bukan dengan mukjizat, dengan jihad. Bila suruh Nabi Musa ajak berjihad, Bani Israel tak boleh berjihad. Idhab anta rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergimu dengan Tuhanmu. Kami tak mau pergi. Padahal Tuhan tolong dengan mukjizat, Tuhan tolong macam-macam. Tuhan suruh berjihad, tak mau berjihad. Hanya 2 orang saja yang sanggup, iaitu Yusha' bin Nun dan Kalib. 2 orang saja yang mengajak orang lain. Pujuk, tak ambuh belaka. Nabi Musa minta pisahkan diri daripada puak-puak yang jahat ini. Lalu disesatkan mereka selama 40 tahun. Tuhan sesat 40 tahun. Berpusing di perang Palestin. Nabi Musa, Nabi Harun wafat, Nabi Musa wafat. 40 tahun sesat di situ. Yang tua mati, yang lahir pada mula-mula jadi 40 tahun, lahir generasi baru. Yusha' bin Nun masih ada. Yusha' bin Nun memimpin Bani Israel masuk ke Palestin. Masuk dengan jihad, dengan perjuangan, dengan nama Allah, dengan ikhlas. Bukan kerana cari harta dan sebagainya, nak menegakkan kitab Allah Ta'ala. Lalu masuk dan mereka tegakkan negara di Palestin. Sampai zaman Nabi Daud dan Sulaiman AS, terbentuknya kerajaan yang besar. Bila Nabi Daud, Sulaiman tak ada, kafir semula pada Allah Ta'ala halalkan
Itulah nasib. Palestin ni bukan milik orang Yahudi, milik sesiapa yang menegakkan kitab Allah. Kerana Palestin adalah negeri Anbiya, negeri Nabi-Nabi. Untuk tegakkan kitab Allah Ta'ala. Siapa tegak kitab Allah Ta'ala, dia yang berhak. Yahudi sudah meninggalkan kitab, mereka tak layak. Zaman Sayyidina Umar, Islam ambil alih. Tegakkan kitab Allah Ta'ala. Merintah dengan Islam. Lepas tu Yahudi nak ambil balik. Dia ambil sekarang ni bukan dia hak dia. Tak jadi hak dia lagi. Dia telah dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dia kutuk Allah tak berhak. Dia balik tak tahan lama akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Meneraka Rom Timur, Bizantin. Bizantin ialah kerajaan Rom Timur, salah satu kuasa besar dunia di zaman itu. Kuasa besar dunia Rom dan Parsi. Parsi kita dah baca kisahnya, di mana Abu Bakar menugaskan Khalid bin Walid dan panglima yang lain menawan Parsi. Belum habis perang Parsi tak ditawan habis lagi. Abu Bakar mengarahkan tentera Islam menuju ke Rom. Rom Timur, Bizantin. Bizantin ini kerajaan dia luas. Daripada Mesir, sampai Palestin, sampai Syria, sampai Turki, Greece hari ini. Dan Asia Tengah, itu wilayah dia. Luas. Kuasa besar dunia pada masa itu. Wilayah ini telah dimasuki mulai zaman Rasulullah SAW. Apabila baginda menghantar surat perutusan kepada Kaisar, Raja Rom Timur, Bizantin. Dan wilayah jajahan takluknya, mereka ialah penganut Kristian, yakni agama Allah, agama ahli kitab, yang telah mempunyai asas keimanan kepada Allah SWT dan Rasulnya. Namun sikap mementingkan duniawi dan ta'asub perkauman menyebabkan mereka menolak Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW Rasul akhir zaman itu. Walhal kerasulan Nabi Muhammad SAW telah dijanjikan dalam kitab mereka serta diberitahu oleh para anbiya dan ulama dalam kalangan mereka. Firman Allah Ta'ala, Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 146. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kami berikan kitab itu mengetahui serta mengenali Muhammad dan kebenarannya sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian daripada mereka berusaha menyembunyikan kebenaran itu sedang mereka mengetahui salahnya perbuatan yang demikian. Firman Allah Ta'ala, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه قال أأقررتم أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Surah Al-Imran ayat 81. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia daripada nabi-nabi dengan firman-Nya, sesungguhnya apa jua kitab dan hikmah yang aku berikan kepada kamu sekalian. Kemudian datang pula kepada kalian seorang Rasul yang mengesahkan apa yang ada pada kamu sekalian, hendaklah kamu sekalian beriman sesungguhnya kepadanya dan hendaklah
kamu sekalian bersungguh-sungguh menolongnya, Allah SWT beriman. Allah Ta'ala berfirman lagi, bertanya kepada mereka, sudahkah kamu sekalian mengakui dan sudahkah kamu sekalian menerima akan ikatan janjiku secara yang demikian itu? Mereka menjawab, kami berikrar, mengakui dan menerimanya. Allah berfirman lagi, jika demikian maka saksikanlah kamu sekalian, dan aku juga menjadi saksi bersama-sama kamu sekalian. Menunjukkan bahawa kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut dalam kitab-kitab zaman dulu. Kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi-Nabi zaman dahulu. Bahkan dalam kitab agama-agama yang lebih dulu pada Yahudi dan Kristian. Dalam kitab Veda agama Hindu, kitab agama Buddha, agama Majusi. Kerana agama-agama ni asalnya daripada agama Nabi diselewengkan. Khususnya yang masih ada kitab Yahudi dan Kristian. Yahudi ada kitab Taurat dan kitab Injil. Disebut di dalam kitab ini tentang zahir Nabi akhir zaman. Bahkan disebut tanda-tandanya. Nabi-nabi mereka dan ulama mereka bukan sahaja beritahu tentang zahir Nabi akhir zaman, diberitahu tanda-tanda yang ada pada tubuhnya. Sifat-sifat sahabatnya dia beritahu. Dan ada kalangan Nabi-Nabi itu yang mengajak pengikut-pengikut mereka berhimpun dan beritahu akan zahir seorang Rasul. Bila mari Rasul ni, kamu hendaklah berjuang menolong Rasul ni dengan bersungguh. Mereka berikrar nak berjuang dengan Rasul ni kalau sempat, kalau hidup. Tetapi malangnya, bila mari Nabi, mereka tak ikut Nabi. Hanya sebahagian saja. Sebahagian yang ikut ni mendedahkan perkara yang sebenar. Antaranya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, yang ditugaskan oleh orang Yahudi Madinah supaya berhujah dengan Nabi SAW, kerana dia seorang alim agama Yahudi. Dia berdebat dengan Nabi. Bila berjumpa dengan Nabi, tengok Nabi itu kelih. Ada selalu tanda Nabi akhir zaman. Lalu kemukakan soalan-soalan pada Nabi. Nabi jawab soalan-soalan itu. Ini Nabi sungguh. Abdullah bin Salam masuk Islam. Masuk Islam Abdullah bin Salam. Antaranya Mukhairid, seorang kaya Yahudi di Madinah yang banyak kebun kurma. Bila Nabi nak pergi perang Uhud, dia pun nak ikut Nabi. Dia wasiat. Kalau dia mati, kebun dia serah ke Nabi. Nak kata berapa ratus ekar kebun dia, serah ke Nabi. Kebun dia. Wakaf, serah ke Nabi kebun dia. Dan mati dalam perang Uhud. Ini bukti. Salmanul Farisi radhiyallahu an, iaitulah seorang yang asalnya agama Majusi, kemudian masuk Kristian. Bertemu dengan padri-padri beritahu tentang zahir Nabi akhir zaman. Dia berjalan mengembara sampai di Madinah, bertemu dengan Nabi dan masuk Islam. Bukan saya zaman dulu, zaman ini pun banyak orang Kristian yang mendedahkan bahawa cerita Nabi Muhammad ni ada dalam kitab mereka. Bahkan kalangan orang Hindu pun ada mendedahkan cerita Nabi Muhammad ada dalam kitab mereka. Tetapi sami-sami menyembunyikan, tak beritahu kepada pengikut-pengikut dia. Jadi kita orang Islam ni kena yakin sungguhlah, kita dah Islam dah. Orang dah Islam lagi sebenarnya ada dalam kitab-kitab mereka tentang Nabi Muhammad SAW. Dalam surat yang dihantar oleh Rasulullah SAW kepada raja ahli kitab itu disebut firman Allah Ta'ala. Dan Nabi atas surat kepada raja-raja ni, Nabi sebut ayat Quran, firman Allah Ta'ala, Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, alla na'budu illallah, wa la nusyrika bihi syai'a, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai ahli kitab,
Kata Nabi Muhammad SAW, wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu sekalian, iaitu kita semua tidak menyembah malaikat Allah. Malaikat Allah sahaja. Dan kita tidak sekutukan dengannya sesuatu jua pun. Dan jangan pula sebahagian daripada kita mengambil akan sebahagian yang lain, dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain daripada Allah. Kemudian jika mereka ahli kitab itu berpaling enggan menerimanya, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah kamu sekalian bahawa sesungguhnya kami ialah orang-orang Islam. Kami orang Islam. Nabi tulis dalam surat dihantar tu ayat ni. Termasuk surat yang dihantar kepada Raja Rum. Dihantar surat pada Raja Rum. Mengikut ceritanya, bila surat tu dibaca, Raja Rum suruh cari orang daripada Mekah yang berniaga ke Syam. Masa tu, orang Mekah berniaga di Syam. Cari jumpa-jumpa Abu Sufyan. Ketua Mekah sendiri. Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan dipanggil, menghadap Raja Rum. Raja Rum tanyalah sifat-sifat orang yang mengaku jadi Nabi ni. Dia pun ceritalah. Kami ni sembah berhala, sembah Tuhan daripada Allah Ta'ala, kami makan bakar, minum marak, buat benda-benda yang mengarut. Nabi ni bawa satu ajaran lain. Ajak beri kepada Allah. Dia ayat betul. Tak pelawak, ayat betul. Abu Sufyan. Masa tu dia kafir lagi. Ayat betul. Raja Rum tanya, orang ikut dia macam mana pengikut dia? Pengikut dia banyak orang miskin, banyak orang muda. Orang muda-muda ikut dia. Orang tua-tua dah nak ikut. Lepas tu orang miskin, sikit je orang kaya ikut dia. Raja Rum kata, atba'ur rusul. Itulah pengikut Nabi-Nabi zaman dahulu, kata Raja Rum. Nabi zaman dulu begitu juga. Orang ikut Nabi-Nabi zaman dulu ni orang muda-muda, orang tua-tua kedegil, tak berikut. Lepas tu termasuklah orang miskin. Orang kaya-kaya ni sayang harta tak berikut. Itulah Nabi zaman dulu, kata Raja Rum. Bila dengar begitu, menyebabkan padri dia merasa bimbang. Raja ni nak masuk Islam ni, bahaya ni. Bila dengar orang besar-besar dia, bimbang dia masuk Islam, dia pun terus kata, sebenarnya aku tak mau masuk Islam. Sayang pada takhta kedudukan dia, tak jadi masuk Islam. Terus bersama dengan agama kafir. Dengan sebab itu, maka terpaksalah Nabi bertindak terhadap keadaan Rom. Yang pertama, ajak masuk Islam. Yang kedua, ajak berdamai. Jangan kacau kita nak dakwah. Yang ketiga, kalau tak benar, berperang. Mari jadilah peperangan. Kita akan baca kemudian. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا.
Dan janganlah engkau berehat, berbahas untuk membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang selalu melakukan khianat, lagi sentiasa berdosa. Mereka menyembunyikan kejahatan mereka daripada manusia. Dalam pada itu mereka tidak menyembunyikan kejahatan mereka daripada Allah. Padahal Allah ada bersama mereka ketika mereka merancangkan pada malam hari. Kata-kata yang tidak diridai oleh Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa meliputi pengetahuannya akan apa yang mereka lakukan. Sedarlah, kamu ini ialah orang-orang yang telah menyimpang dari kebenaran. Kamu telah berhujah. Ini, maka siapakah yang berhujah dengan Allah untuk membela mereka pada hari kiamat kelak? Atau siapakah yang akan menjadi pelindung mereka dari azab seksa yang disediakan oleh Allah? Ayat ini masih lagi bersambung dengan ayat yang dahulu daripadanya, berkait dengan seorang yang memfitnahkan seorang sahabat dalam kecurian. Iaitulah dia mencuri perisai, senjata. Senjata itu duduk dalam guni gandum, kita baca minggu lepas. Dia bawa gandum tu berceleret tupak. Kemudian dia susuk di rumah seorang yang lain. Kemudian bila tuan rumah tengok gandum turut-turut siapa di rumah tu. Lalu orang tu lah dituduh mencuri. Hampirlah Nabi nak menjatuhkan hukuman terhadap orang yang difitnahkan itu. Sebab Allah Ta'ala menurunkan wahyu menyelamatkan keadaan. Mendedahkan siapa pencuri yang sebenar. Mencuri yang sebenar itu siapa? Akhirnya diketahuilah bahawa ada gandum dalam gunung itu dan dia sembunyi barang itu tepat sahabat pertenakan itu. Di mana yang dituduh mencuri ini, yang pencuri sungguhlah. Mempertahankan diri dia. Wala tujadil alladhi yaqtanuna anfusahum. Tuhan kata, wahai Muhammad, jangan kamu berbantah, jangan lawan. Mempertahankan orang yang mengkhianati diri mereka, yang benar-benar mencuri, memfitnahkan orang lain. Ini khianat. Satu khianat terhadap agama Allah, terhadap kebenaran. Menuduh orang lain mencuri pada dia yang mencuri. Diriwayatkan si pencuri ini lari ke Mekah, tempat orang kafir, kemudian lari ke negeri lain, murtad. Mati dalam keadaan murtad. Hidup dia tak baik akhirnya. Inna Allah la yuhibbu man kana khawanan asima. Allah Ta'ala tidak kasih pada orang yang khianat, yang melakukan dosa yang sangat besar. Allah Ta'ala tak kasih pada orang yang khianat. Lama kelamaan mestilah akan menerima bala dan padahnya kita fitnahkan orang. Hari ini tak nampak lagi. Boleh jadi lama-lama kelamaan Allah Ta'ala buktikan. Kalau tak bukti atas dunia, bukti hari akhirat. Akhirat kelak tak selamat. Kerana hukum Islam ni bukan atas dunia saja, lepas mati ada pula. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka itu menyembunyikan daripada manusia, dan mereka tidak boleh menyembunyikan daripada Allah. Dengan manusia kita boleh susuk, boleh sembunyi nak fitnahkan orang, orang tak tahu. Kita pandai menipu, pandai mengecek, pandai buat alasan-alasan. Dengan manusia, dengan Allah Ta'ala tak boleh. Kerana Allah Ta'ala ada malaikat-malaikat yang sentiasa mengelilingi hamba. Yang Allah Ta'ala pun nampak. Allah Ta'ala dengar, Allah Ta'ala melihat. Tak boleh lindung. Tak ada beza jauh dekat, gelap cerah, tak ada beza pada Allah Ta'ala. Tahu semua perbuatan hamba ni, Allah Ta'ala tahu berlaku, tak ada sembunyi. Dengan manusia kamu boleh sembunyi dah. Dengan Allah kamu tak boleh sembunyi. Bahkan dah hari kiamat, kulit akan bercakap, tangan bercakap jadi saksi. Bukan saya tulis malaikat.
Dengan manusia boleh sembunyi, dengan Allah tak boleh sembunyi. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma yarda min al-qaul. Allah sentiasa bersama dengan kamu ketika kamu berada di malam hari. Kamu bercakap dengan perkara yang Allah Ta'ala tak redha. Walaupun malam hari yang gelap gulita, tak ada orang mau bercakap, mau bincang. Bincang sama-sama. Kawan curi ni bincang sama-sama, Allah Ta'ala tahu. Walaupun tengah malam orang tidur belaka, Allah Ta'ala tak tidur. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tak ada mengatuk dan tak ada tidur pada Allah Ta'ala. Banyak masa. Manusia tidur, kita boleh bincang tengah malam, masa orang tidur. Allah Ta'ala tak tidur. Bukan tak tidur saja, tahu. Melihat. Tak boleh. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Dan adalah Allah itu dengan apa yang kamu kerjakan sangat mengetahui. Apa-apa yang kamu buat, Tuhan tahu berlaku. Dengan sebab itulah orang yang beriman, iman dia menjadikan dia tak menipu. Iman dia jadi tak menipu. Tak sanggup nak tipu orang. Tak sanggup nak kacau orang. Kerana iman yang ada dalam dirinya. Orang yang tipu ni, iman dia lemah sangat. Atau iman tak ada. Iman dia lemah. Iman dia longgar. Kalau orang ada iman sungguh, tak sanggup nak buat fitnah, tak sanggup nak tipu orang. Tak boleh sembunyi daripada Allah Ta'ala. Tak boleh sembunyi. Ha antum haula ja'altum. Ha antum haula ja'altum anhum fil hayatid dunya. Kamu ini, kamu boleh berbalah. Sama-sama kamu. Boleh berlawan, boleh berhujah, boleh melatih peguam macam-macam. Dalam kehidupan dunia. Dalam kehidupan dunia mau boleh berhujah. Boleh kacau orang, boleh tipu orang. Boleh buat alasan-alasan yang bohong. Orang tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Sebab itulah, bila ada dua orang sahabat berbalah, kita sebut dah minggu lepas, berbalah cara depan Nabi. Nabi kata, aku bercara ni ikut hujah. Aku tak tahu apa hakikat, aku ikut hujah. Aku dengan hujah siapa kuat. Hujah siapa yang kuat, dia menang dalam hujah itu. Tetapi ingat, kalau hujah dia tu pelawak, aku tak tahu dia pelawak, aku hukum dia dapat dia. Apa yang dapat tu adalah neraka, Nabi kata. Kalau harta neraka, makanan-makanan neraka, pakaian-pakaian neraka, kenderaan-kenderaan neraka, hasil pitih dia dapat tu, neraka, Nabi kata. Bila dengar begitu, dua orang sahabat yang berkelahi ni beri kata kawan saya lah. Orang ni kata beri kata saya tak ambuh, beri kata mengaku. Nak mengalah belaka. Nabi kata bukan begitu. Aku nak supaya kamu benar. Jangan bohong. Dua-duanya ada alasan. Akhirnya suruh berdamai. Berdamailah, redha-meredha antara satu sama lain. Ini caranya. Jangan buat alasan yang betul, kita tahu dah bukan hak kita. Tapi kehir jadi hak kita juga. Barang siapa yang berbantah, yang berdebat dalam kehidupan dunia, boleh. Dalam dunia ni. Faman yujadilullah anhum yawmal qiyamah. Amman yakunu alaihim wakila. Siapa yang boleh berdebat Allah Ta'ala pada hari kiamat? Lawyer mana boleh lawan Allah Ta'ala pada hari kiamat? Wakil ni lawyer lah. Wakil ni wakil kita. Ataupun kita sendiri berhujah. Mengatakan hak kita. Berlawan dengan kawan kita. Ataupun kita lasik peguam, lasik lawyer. Di hari kiamat, siapa dia sanggup jadi lawyer? Hari kiamat. Tak ada. Tak boleh. Tak boleh. Nak bela pada hari kiamat. Kerana di hari kiamat kelak, Allah Ta'ala bawa bukti-bukti. Yang nyata, Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Melihat segala-galanya, mendengar segalanya. Walaupun demikian Allah Ta'ala tidak hukum dengan dengar dia saja, dengan tahu dia saja, dengan melihat dia saja. Allah Ta'ala hukum dengan bukti. Dibawa catatan malaikat. Malaikat yang ada dekat kita, catat, bawa catatan. Malaikat jadi saksi. Kemudian, anggota jadi saksi pula. Kulit kita bercakap, tangan kita bercakap, kaki bercakap. Kaki kata aku berjalan, tangan kata aku ambil. Dikunci mulut, anggota bercakap. Siapa lagi nak jadi pembela pada hari kiamat? Tak boleh. Depan Allah Ta'ala tidak ada pembela.
Atas dunia ni boleh latih lah pembelanya. Boleh latih. Akhirat tak boleh lagi. Kalau beriman pada akhirat, jangan tipu orang, jangan kacik orang. Jangan buat sesuatu yang salah. Jadi Quran ni mengajar kita bukan sahaja hukum yang zahir, termasuk hukum yang batin. Ini beza undang-undang Islam dengan undang-undang Barat. Undang-undang Barat ni zahir saja. Undang-undang Islam zahir dan batin. Dua-dua. Undang-undang Barat ni, kalau zahirnya salah dari segi undang-undang, dia pandai lepaslah. Tapi undang-undang Allah Ta'ala, kalau salah, lepas atas dunia, akhirat tak lepas lagi. Ini, kerana akhirat satu perkara yang lain. Yang ada kepada mereka beriman saja percaya. Orang tak beriman tak percaya. Jadi iman ni ada pada undang-undang Islam. Undang-undang bukan Islam tak ada iman. Itu kita kena sedar. Inilah kesannya undang-undang Islam dalam memerintah manusia. Bila Islam memerintah, maka semua yang jadi baik, jadi adil dan aman. Wallahu a'lam.